Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nas Amirah binti Muhammad Adif, CN 190187 bersama rakan-rakan saya, Syed Chen Wen, Nur Aliyah binti Mohidin, Adeline Sebi anak Suyong, Abdul Latif bin Muhammad Salihuddin dan Muhammad Khairul Amir bin Muhammad Razwan. Kami dari BNP 21203, Kontrak Pembinaan dan Perolehan Seksyen 2. Kami akan membentangkan masalah-masalah di dalam kontrak pembinaan. Menurut Muhammad Fatih, kontrak merupakan sebuah perjanjian di antara dua pihak, iaitu pembuat janji dan juga penerima janji dengan balasan yang sah ataupun terikat dengan undang-undang. Kontrak juga wujud dalam bentuk tulisan, percakapan dan juga tersirat. Kontrak adalah dokumen yang penting bagi menentukan skop kerja, hak milik serta istilah pembayaran terutamanya kepada pihak kontraktor. Seterusnya, penyataan masalah. Terdapat masalah-masalah di dalam kontrak binaan yang perlu dihadapi khususnya pihak kontraktor yang bertanggungjawab menanggung segala risiko semasa menjalankan sesuatu projek di bawah kuasanya. Objektif kajian. Kajian ini dilakukan secara khususnya adalah untuk mengenal pasti masalah-masalah yang sering berlaku di dalam kontrak pembinaan berdasarkan kajian lepas oleh orang terdahulu. Seterusnya, ia juga dilakukan bagi pengumpulan data informasi dan menganalisa masalah-masalah yang berlaku di dalam kontrak pembinaan yang sering dihadapi oleh pihak kontraktor yang terlibat. Nama saya Syed Chen Wen dan entry number saya ialah AN190185. Sekarang saya ingin menjelaskan skop kajian kami. Kajian ini adalah difokus kepada kontraktor-kontraktor yang menjalankan kerja-kerja pembinaan. Responden yang terlibat merupakan kontraktor yang terdiri daripada berbagai grade dan pangkat tanpa menggila jantina. Tempoh kajian melalui bolang soal selidik atas talian iaitu Google Form adalah selama 7 hari bermula daripada 29 April sehingga 5 Mei. Selama 34 orang responden telah serta dalam kajian ini. Seterusnya, kaedah kajian kami ialah kajian perpustakaan iaitu bahan primer atau sekunder dan kaedah soal selidik melalui Google Form. Nama Adeline Sebi, nombor matrik CN190184. Saya akan membentangkan pasal kajian literatur iaitu isu dalam permasalahan kelewatan pembayaran yang tidak mengikut tempoh tentara di dalam kontrak. Lewat dan tidak membayar akan menyebabkan masalah aliran tunai yang teruk terutamanya kepada kontraktor. Mengingatkan masalah ini, Amir Ali telah mendesak semua orang dalam pembinaan industri membayar semua jumlah yang sewajarnya dibayar tepat pada masanya. Menurut Mudos dan Hughes, seringkali dijumpai bahawa kontraktor atau subkontraktor yang belum dibayar apa yang sepatutnya mengancam untuk menangguhkan bekerja di bawah kontrak sehingga pembayaran dibuat. Dalam hal ini, sekiranya kontraktor menangguhkan kerja, mahkamah boleh menjumpainya bersalah kerana telah menolak kontrak. Oleh kerana keadaan ini, pembayaran lewat dan tidak dapat dilakukan akan membawa kepada penyelesaian secara pertikaian rasmi. Kemudian untuk isu yang kedua ialah isu tentang pembayaran denda kerana menghadapi kelewatan menyiapkan kerja berpunca daripada bencana alam sekitar seperti banjir dan musim hujan. Terdapat perbezaan definisi kelewatan dan kelewatan adalah masalah yang paling biasa, mahal, kompleks dan berisiko yang dihadapi oleh projek pembinaan. Kelewatan tersebut adalah masa yang dilampaui sama ada melebihi tarikh siap yang telah ditentukan ataupun melebihi tarikh yang disepakati oleh pihak-pihak untuk penyerahan projek. Masa adalah wang. Kelewatan dalam projek pembinaan disebabkan perkara tertentu mempengaruhi masa dan wang yang merupakan nadi ekonomi bagi mana-mana ekonomi.
penyiapan projek pembinaan yang tepat pada masanya dianggap sebagai salah satu faktor terpenting yang merujuk kepada kejayaan projek serta kualiti dan keselamatan sesebuah kontraktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Amir bin Muhammad Razwan. Nombor metrik saya CN 190004. Okey, saya nak menceritakan tentang kajian literature. Poin mempunyai pengalaman seperti tidak mendapat semua pembayaran atau tidak sepenuhnya semasa pembayaran semula setelah menyiap semua kerja. Ada dua poin yang saya ingin berikan. Yang pertama adalah masalah kewangan daripada pihak klien. Ini kerana masalah ekonomi atau kegagalan di dalam pengurusan kewangan yang menyebabkan perjalanan suatu projek itu terganggu atau pihak klien tidak mampu menyelesaikan baki pembayaran kepada kontraktor selepas tamat projek. Poin yang kedua adalah masalah daripada kontraktor. Kontraktor hendaklah melakukan kerja-kerja secara teratur, cekap dan untuk memudahkan kerja yang telah diarahkan oleh pihak klien mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan yang termaktub di dalam perjanjian kontrak. Masalah timbul apabila terdapat kecacatan dalam satu pembinaan atau projek berpunca daripada pihak kontraktor menyebabkan pembayaran akhir kepada kontraktor tersebut tidak dapat diselesaikan. Seterusnya, poin yang seterusnya adalah rasuah di dalam mendapatkan kontrak. Rasuah juga disebut sebagai sogokan. Rasuah ni dijadikan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan tender dalam projek, menghindar daripada hukuman sekiranya berlaku kecuaian di dalam projek dan sebagainya. Masalah timbul apabila seseorang itu mempunyai keinginan yang melebihi kemampuan ataupun tamak. Apabila peluang terbuka menyebabkan seorang itu, individu itu atau pihak itu boleh terjerumus kepada gejala rasuah. Sikap yang tidak bertanggungjawab ini serta mengamalkan budaya senyap apabila pihak yang menyaksikan perbuatan rasuah ini enggan bersuara atau melaporkan kes rasuah yang diamalkan itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia binti Muhyiddin, nombor metrik CN 190164. Saya akan menerangkan mengenai dapatan kajian. Pada bahagian pertama iaitu demografi responden, ia adalah berdasarkan statistik yang mengambil kira latar belakang responden seperti grade kontraktor untuk setiap responden. Hasil daripada analisis data grade ini boleh dikatakan hampir kesemua pelibatan jenis grade kontraktor telah terlibat. Tetapi dalam analisis itu kami mendapati terdapat 35% iaitu seramai 12 orang responden tidak memenuhi kriteria pemilihan grade. Seperti contohnya mereka menjawab jurutera, penolong jurutera, bos, sales senior manager dan lain-lain lagi. Oleh itu mereka ini dikatakan pembuat kontrak dan mereka tiada masalah dalam kontrak ini kerana mereka sendiri yang membuat kontrak untuk diberikan kepada kontraktor. Pada bahagian kedua, kami menyediakan 3 soalan yang menggunakan skala Likert di mana responden boleh memilih jawapan sama ada tidak pernah atau amat kurang atau sederhana atau kerap ataupun terlalu kerap. Soalan pertama adalah berkaitan dengan masalah kelewatan pembayaran daripada klien kepada kontraktor. Nilai purata soalan pertama ialah 3.65 di mana kebanyakan responden menjawab sederhana bahawa mereka mempunyai masalah kelewatan pembayaran. Ini menunjukkan mereka pernah mengalami kelewatan pembayaran tetapi tidak selalu berlaku untuk setiap projek yang dilaksanakan. Jika kelewatan pembayaran berlaku, aliran tunai kontraktor itu akan terganggu dan akan menyebabkan tekanan kewangan kepada kontraktor itu sendiri. Soalan kedua pula adalah berkaitan dengan pembayaran denda atas kelewatan untuk menyiapkan kerja pembinaan. Kami spesifikkan soalan ini lagi kepada pembayaran denda yang disebabkan oleh bencana alam. Bagi soalan ini, min purata adalah sebanyak 1.79 di mana majoriti responden tidak pernah membayar denda yang disebabkan oleh kelewatan menyiapkan kerja yang berpunca daripada bencana alam seperti banjir ataupun musim hujan.
Dan berkisar dengan masalah ini, pelaksanaan aktiviti kerja perlu dirancang dengan baik dan terperinci untuk mengelakkan daripada risiko yang tidak boleh diramalkan. Dan setiap masalah kelewatan pasti ada jalan penyelesaiannya antara klien dan kontraktor itu sendiri. Dan terakhir, soalan ketiga adalah masalah pembayaran semula setelah menyiapkan semua kerja. Minima purata bagi penyertaan soalan ketiga ini adalah sebanyak 2.50, di mana responden memilih amat kurang. Hal ini kerana pembayaran semula atau tuntutan perlu dikeluarkan dalam tempoh masa 30 hari selepas semua kerja disiapkan. Pada kebiasaannya, bayaran balik ini dibuat melalui potongan bayaran kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Latif bin Mahdudi. Akan share perbincangan kami mengenai ada petang kajian. Kemudian soalan keempat bertajuk pandangan mengenai duit kopi ataupun pemberian hadiah merupakan masalah dalam penyediaan kontrak. Okay, dalam prosedur ini ramai 19 orang responden yang pilih ya bersama dengan 55.9% dan ramai 15 orang responden sama dengan 44.1% memilih tidak, di mana kita dapat lihat ijaran jadual dan juga catapai berikut, di mana lebih daripada separuh menyokong bahawa duit kopi atau pemberian hadiah atau kita sebut rasuah ini akan mendatangkan masalah dalam sebuah perjanjian kontrak. Okay, bagi isu rasuah dalam kalangan kontraktor ataupun juga klien, rasuah ni didefinisikan sebagai satu pemberian dan penerimaan hadiah yang boleh menjadikan ianya satu kesalahan di bawah undang-undang seperti Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ASPRM pada tahun 2009, yang hukumannya akan ditentukan oleh pihak mahkamah. Seterusnya ialah masalah-masalah kontrak yang kami dapat. Itu selain yang dinyatakan dalam soal sedik kami yang dihadapi oleh pihak kontraktor. Okay, masalah-masalah ini kami bahagikan kepada 3 kategori, iaitu pertama sekali masalah kewangan dan bahan binaan. Bagi contoh, kekurangan sumber kewangan dan juga kenaikan harga bahan binaan. Seterusnya ialah masalah pekerja, di mana kekurangan pekerja yang berkemahiran dan berpendidikan tinggi, dan juga masalah kerjasama antara pekerja senior ataupun yang berpengalaman dengan graduan baru. Terakhir ialah masalah kontrak sendiri, di mana pihak kontraktor perlu melakukan kerja-kerja yang tidak termasuk dalam skop kontrak, perubahan reka bentuk pada saat-saat akhir, dan juga penlibatan ataupun gangguan daripada pihak ketiga yang berunsurkan politik dan juga gangsterism. Sekarang, izinkan saya untuk membuat rumusan. Melalui kajian ini, kami telah mengenal pasti masalah-masalah yang berlaku di dalam kontrak pembinaan berdasar kajian lepas dan mengetahui masalah-masalah yang berlaku di dalam kontrak pembinaan yang sering dihadapi oleh pihak kontraktor yang telah terlibat dalam soal selidiki kami, iaitu selama 34 orang pekerja kontraktor itu. Secara kesimpulannya, kontrak hanya boleh diurus dan dilancar dengan baik setelah masalah-masalah di dalam kontrak pembinaan ditangani.